Kalau ada ilmu tak beramal, macam pohon yang tak ada buah. Bunga cantik, daun lebar, rimbun benar, tapi tak bagi manfaat. Buah tak ada. Okay? Ulama kata amal merupakan buah daripada ilmu yang bermanfaat. Nak tengok petanda ilmu kita manfaat, yang kita duk ngaji tu, yang orang perempuan yang banyak buku tulis tu. Orang perempuan buku banyak dia. Kan dulu berhenti masa PKP, hilang buku, tak tahu buang ke mana. Nak start balik kena cari buku baru. Ya, orang perempuan memang kuat menulis, sangat baik sebenarnya. Berbanding kami orang lelaki memang jaranglah menulis. Handphone pun dia tak juga. Kecuali ada 2-3 kerat saja. Tapi orang perempuan dia menulis, macam-macam dia tulis. Kadang-kadang dia balik, dia sendiri pun tak erti baca apa yang dia tulis tu. Okey, baik. Tu penting tu. Ilmu kena beramal. Hari ni kita tahu tak bahawa puasa Ashura itu sunnah Nabi? Tahu. Lama ke tidak? Lama. Semenjak dari umur 6 tahun sampai sekarang dah 66 tahun. Tinggal 6 jahanam aja. Iya. Semua orang tahu. Tapi kalau tidak dapat beramal dengan ilmu tersebut, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Tapi kalau paling tidaklah ustaz, saya tak puasa, tapi ada hajat. Ada hajat, itu bagus. Ada niat nak solat tahajud, 8 tahun dah niat, tak start. Paling tidaklah ada hajat dan kemahuan gitu. Maka beramal yang disebut ketika itu, yakni ketika manusia mengetahui satu-satu ilmu, maka dia disuruh beramal kerana ilmu itu adalah buah, amal itu adalah buah daripada ilmunya. Kalau ada ilmu tak beramal, macam pohon yang tak ada buah. Bunga cantik, daun lebar, rimbun benar, tapi tak bagi manfaat. Buah tak ada. Okay? Ulama kata amal merupakan buah daripada ilmu yang bermanfaat. Haruslah diamalkan. Seandainya tidak diamalkan, maka ilmu itu boleh membahayakan orang tu. Sebab dia ada ilmu tapi tak manfaat, maka besok dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Ilmu dapat tak? Dapat. Faham tak? Faham. Buat tak? Tak. Tu. Malah ilmu ni adalah senjata. Disebut dalam syarah para ulama, ilmu ni adalah senjata. So guna senjata itu untuk kebaikan. Buat. Tapi kalau kita salah guna senjata itu akan makan tuan. Sebagaimana hadis yang cerita tentang orang baca Al-Quran. Sebahagian daripada kita membaca Al-Quran, mereka memperolehi rahmat daripada Allah. Sebahagian daripada kita yang baca Quran, mereka memperolehi laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa begitu? Kerana membaca Al-Quran mereka itu mencari redha Allah, maka dapatlah rahmat dari Allah. Tapi kalau baca Quran semata-mata nak masuk pertandingan, nak dapat johan, nak digelar seorang qari dan qari'ah punya suara yang merdu, maka hadis dah cerita dia ahli neraka. Hadis dah cerita dah, riwayat Imam Muslim. Baca Quran ni tak dua tangan gini, tak cukup buh tak kepala. Bukan main tarik baca Quran. Merdu ni tak tahu nak cakap dah. Tapi dia hanya membaca dengan membawa keindahan suaranya, tapi tidak mengambil hukum hakam yang termaktub di dalamnya. Ni rugi. Saya pesan pada orang perempuan, jaga-jaga. Pasal apa? Orang perempuan bab ngaji Quran, daripada ada gigi belajar sampai tak ada gigi. Satu mengaji, laku ni tak tahu nak cakap. Masuk pertandingan, make up tebal 2 inci. Habis. Bila perhiasan berlebih-lebihan, maka benda tu boleh jatuh haram, dan baca Quran boleh jadi laknat kepada kehidupannya. Hati-hati. Sebab itu asas manfaat yang pertama mula-mula sekali, mestilah buat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Awak nak puasa tak? Puasa. Boleh tak puasa? Boleh. Jangan puasa sampai 10 hari. Sebab Nabi suruh puasa 2 atau 1 hari je. Tasu'a dengan Ashura.
Itu buat macam tu, jangan melampau. Nabi suruh puasa antara subuh sampai maghrib. Yang awak puasa sembahyang isyak, kenapa? Begitu. Mesti. Jangan buat pandai-pandai dalam hidup kita. Kita kena beramal. Di dalam hadis, riwayat daripada Imam Tirmizi, riwayat juga daripada Imam Tabrani, dan hadis ni hadis yang hasan. Hadis hasan ni maksudnya apa? Baik. Hadis ni kalau kita tengok yang paling atas sekali, namanya sahih. Bawah sikit, hasan sahih. Baik yang pergi kepada sahih. Yang ketiga, yang bawah sikit, hasan. Baik. Bukan Hasan suami awak, bukan. Hasan tu. Baik. Bawah daripada hasan, dhaif. Dhaif ni terbahagi dua. Satu dhaif yang baik, dhaif yang aula, boleh dibuat amal. Satu dhaif yang mungkar, yang hampir menjadi kepada palsu. Dan yang last kali itu palsu. Dia mula daripada atas. Atau kita mula daripada bawah dulu. Daripada bawah apa? Daripada bawah maudhu', palsu. Maudhu'. Haram terus. Ustaz, apa hukum orang pakai hadis palsu? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa berbohong menggunakan hadis palsu sedang dia mengetahui siap tempat duduk dia dalam api neraka Jahannam. Beramal tapi masuk neraka kerana menggunakan hadis palsu. Okey, baik. Atas daripada maudhu' iaitu palsu itu, atas dia adalah dhaif yang mungkar. Dhaif yang tak elok, dhaif jiddan. Lemah yang ada sifat bohong di dalamnya. Maka hadis ni tak boleh pakai. Naik atas sikit, dhaif aula, dhaif yang baik. Boleh dibuat amal. Naik sikit lagi, hasan. Baik. Naik sikit lagi, hasan, sahih. Hasan atas sikit, tapi tak sampai sahih lagi. Dia sedang menuju kepada sahih. Tapi tak cukup syarat. Dan yang last, yang paling hebat sekali adalah sahih. Jadi setiap kali kita baca buku, baca dalam Facebook, kita kena tengok status dia. Ramai orang bagi tahu sesungguhnya hati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan akan berada, perempuan akan berada di atas padang mahsyar sebanyak 15,000 tahun. 5,000 begini, 5,000 begitu, 5,000 begitu. Dia kata gitu. Hadis satu pun tak ada cerita gitu. Kan ya, Siratul Mustaqim contohnya begini, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun menurun, 5,000 tahun. Tak ada satu pun hadis cerita gitu. Jangan mandai-mandai kita nak buat gitu. Ini hakikat yang kita faham. Jadi hadis yang kita baca ni apa? Hasan. Hadisnya baik. Baik. Apa kata Nabi? Nabi kata, wa madza amila fima alima. Dan apa yang dia telah amalkan, yakni daripada ilmu yang dia miliki, iaitu tanda manfaatnya ilmunya. Okey, wa madza, apa dan apa-apa, ya, amila yang dia sudah beramal, fima alima yang dia miliki ilmu itu, itulah tanda manfaatnya. Sebab tu syarat untuk nak tengok bahawa ilmu kita ilmu manfaat, kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Ni kita duk datang kuliah dekat sini, datang ada orang pergi kuliah dekat Yayasan Restu. Sekarang ada lagi tak Yayasan Restu? Ada lagi kan? Ada orang pergi kuliah dekat Masjid Negeri, ada orang pergi kuliah dekat Seksyen 16, merata-rata dia pergi. Kan? Jadi ilmu tu kena amal. Syarat kedua, dalam menentukan bahawa ilmu kita manfaat. Kalau tidak, ilmu kita jadi mudarat. Bila ilmu jadi mudarat, dia akan sombong dengan ilmu dia. Dia akan berbantah-bantah dengan orang lain menggunakan ilmu dia. Aku belajar hadis. Aku belajar fiqh. Aku belajar tarikh Quran. Begitu. Jadi akhirnya berpecah belahlah di antara satu sama lain. 4 mazhab kita. Mazhab Imam Hanafi. Paling awal sekali. Dia mazhab Imam Hanafi, di dalamnya ada 2 ulama besar. Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf. Mereka mengatakan
Rukun solat itu ada 18. Rukun solat ada 18. Tanya Bangladesh, tanya Pakistan, entah dia tahu entah tidak. Tu kan ya. Rukun solat ada 18. Turun mazhab yang kedua, mazhab Imam Maliki. Tok guru kepada Imam Asy-Syafi'i kata 14. Tak sama. Ada demo bergaduh? Tak ada. Yang bergaduh kita je. Turun mazhab Imam Syafi'i, anak murid Imam Malik, kata 13. Rukun solat ada 13. Turun Imam Hanbal, Ahmad Hanbal atau Hanbali, anak murid pada Imam Syafi'i, 14 balik. Jadi, Ustaz, peninglah. Yang kau pening kenapa? Tok guru mazhab tak pening pun. Ikut je lah mana yang awak belajar berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mana-mana ijtihad mereka itu yang bersesuaian dengan sunnah Nabi, maka pilih yang tu. Selesai. Habis. Mazhab Imam Hanafi kata menyentuh perempuan dalam keadaan berwuduk tanpa lapis, hukumnya tak batal. Bersetubuh baru batal. Datang mazhab Imam Syafi'i, menyentuh perempuan tak berlapis dalam wuduk batal. Tok guru Imam Syafi'i dengan anak murid Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali kata menyentuh, tersentuh lelaki dan perempuan keduanya tidak batal tanpa lapis dalam keadaan wuduk, melainkan sentuhan itu mendatangkan syahwat baru batal. Kan? Jadi kita tu, macam mana tugasan kita? Belajar. Yang mana yang paling dekat dengan sunnah Nabi SAW. Begitulah keadaannya. Keluasan dalam bab belajar, meraihkan kepelbagaian pandangan. Keluasan fiqh itu perlu. Jangan kata kita je yang betul, tak boleh. Ya, kita kata tak boleh Ustaz, batal. Habis tu yang awak pergi Mekah tak batal. Begitulah keadaannya. Ya.